Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung pelajaran kelas bahasa Arab setiap hari Isnin hingga Jumaat pada pukul 11.30 pagi. Insya-Allah pagi ni saya akan ajar fi'lul amar. Sebelum tu kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, insya-Allah pagi ni Ustazah akan ajar fi'lul amar. Sebelum Ustazah nak ajar tajuk fi'lul amar, Ustazah ulang kaji sedikit apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kita dah belajar fi'lul madi. Lepas tu kita dah belajar fi'lul mudhari' dan hari ni insya-Allah kita akan belajar fi'lul amar. Kita ulang kaji sedikit. Apa dia fi'lul? Ingat tak? Fi'lul madi. Fi'lul madi ni, fi'lul madi ni dia terjadi apabila perbuatan yang telah berlaku. Maksudnya fi'lul madi ni perkara yang dibuat tu dia telah berlaku. Contoh telah makan, telah tidur, telah solat, telah mandi. Itu fi'lul madi. Semalam saya ajar fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' ni fi'il yang maksudnya yang sedang kita lakukan atau dia akan kita lakukan. Sedang, contohnya sedang makan, sedang minum, sedang tidur, sedang bangun, sedang solat, sedang berjalan, itu semuanya sedang. Hari ni fi'lul amar. Apa dia fi'lul amar? Ustazah baca kat sini. Fi'lul amar huwa kullu fi'lin yatlubu bihi husulu ala syai'in fi zamanin mustaqbal. Maksud dia fi'lul amar ni, fi'il amar ni dia terjadi dia terjadi pada perbuatan yang akan kita lakukan. Senang nak ingat, fi'lul amar ni dia lebih kepada perbuatan yang disuruh. Maksudnya perbuatan tu mesti disuruh. Perbuatan perintah. Perbuatan yang kita minta orang untuk buat. Itu adalah fi'lul amar. Fi'lul amar ni maksudnya kita perintahkan perbuatan tu untuk dibuat. Contoh kita kata tidurlah, makanlah, minumlah, berjalanlah, solatlah, apa lagi? Berlarilah. Macam tu, larilah. Dia kena ada perkataan lah. Kalau bahasa Melayu. Jadi Ustazah sebelum ni Ustazah dah buat fi'lul amar, fi'il madi. Fi'il madi semua Ustazah buat 3 kan? Ustazah buat satu untuk seorang lelaki, seorang perempuan, dan satu lagi untuk saya, untuk lelaki dan perempuan. Itu fi'il madi. Fi'il mudhari' pun Ustazah buat perkara yang sama, iaitu seorang lelaki, seorang perempuan, dan saya lelaki ataupun perempuan. Untuk fi'il amar ni kita hanya 2 sahaja. Maksudnya 2 kotak sahaja. Kita tak perlu buat kotak yang ketiga. Kenapa? Sebab kita sebab kita nak suruh orang untuk buat. Jadi kita tak perlu kepada saya buat. Tengok sekarang ada 2 sahaja. Saya tulis dulu fi'lul amar. Fi'lul amar ni maksudnya suruh. Kita perintah. Suruh. Sekarang kita hanya buat 2 kotak sahaja, iaitu seorang lelaki dan seorang perempuan. Fi'lul amar ni lebih kepada perintah. Maksudnya kita suruh.
ataupun suruh. Okey, suruh lakukan. Perbuatan yang kita suruh lakukan. Okey, perbuatan. Perbuatan yang kita minta dia suruh lakukan. Okey, dia hanya 2 sahaja. Okey, kita ada 10. Macam yang sama. Okey, 1. Ustazah buat nombor dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kecil pula lah kat bawah. Okey, tak apalah, kita semula. Okey. Ustazah akan ambil fi'il yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Nombor 1, sebelum ni kalau fi'il madi zahaba. Okey, untuk seorang lelaki. Kalau fi'il mudhari' yazhabu. Okey, kalau fi'il amar untuk kita nak cakap, okey, kalau fi'il madi telah pergi. Contoh, telah pergi Muhammad. Okey, kalau kita fi'il mudhari' sedang pergi Muhammad. Okey, kalau fi'il amar kita kena kata apa? Izhab. Maksud dia apa? Pergilah. Okey, izhab. Pergilah. Okey, izhab ya Muhammad. Pergilah wahai Muhammad. Okey, kita kena kata izhab ya Muhammad. Contoh. Ini kat sini dari perkataan zahaba, tapi dekat sini kita tambah huruf hamzah tapi dia baris bawah. Ni semua kena hafal. Okey, izhab untuk seorang lelaki. Kalau dia seorang perempuan, kita kena buat macam mana? Izhabi. Okey, izhabi. Ini untuk perempuan. Contoh, kita kata kalau fi'il madi zahabat Fatimah, telah pergi Fatimah. Kalau fi'il mudhari' tazhabu Fatimah, sedang pergi Fatimah. Kalau kita nak kata pergilah wahai Fatimah, kita kena kata izhabi ya Fatimah. Dia macam tu. Dia semua tak sama. Fi'il madi, fi'il mudhari', fi'il amar, dia semua tak sama. Okey, seterusnya saya buat perkataan makan, kan? Fi'il madi akala, fi'il mudhari' ya'kulu. Kalau fi'il amar untuk seorang lelaki kita kata kul. Kul je. Kul. Okey, maksudnya kalau kita nak suruh orang tu makan, kul. Tapi untuk lelaki. Kalau seorang perempuan kita kena baca kuli. Kuli ya Fatimah. Makanlah wahai Fatimah. Okey, kuli. Yang ketiga, okey. Yang ketiga kita buat dakhala, kan? Dakhala fi'il madi, fi'il mudhari', yadkhulu, fi'il amar, udkhul. Okey, udkhul. Maksud udkhul maksudnya masuklah. Okey, udkhul ya Zaid. Okey, kalau fi'il untuk fi'il amar untuk orang perempuan, seorang perempuan, udkhuli. Okey, dia semua kena tambah huruf ya di belakang. Udkhuli. Udkhuli. Dia macam tu. Seterusnya perkataan qara'a, telah baca Muhammad. Yaqra'u, sedang baca Muhammad. Kalau kita nak kata bacalah wahai Muhammad, kita tambah iqra'. Iqra' tu, kan? Iqra' bismillah. Okey, bismillah. Okey, iqra'. Okay, tengok. Kalau kat sini fi'il amar dia semua mati. Dia semua sukun akhir dia. Okey, itu untuk seorang lelaki. Iqra'. Iqra' ya Muhammad. Okey, kalau kita nak kata dekat Fatimah pula, kita kena baca iqra', iqra'i. Okey, iqra'i. Iqra'i ya Fatimah. Iqra'i. Okey, iqra'i. Okey, bacalah. Maksudnya bacalah wahai Fatimah. Dia kena ada kata bacalah. Okey, seterusnya nombor 5. Perkataan kataba, tulis. Kataba fi'il madi. Okey, kalau fi'il mudhari' yaktubu. Kalau fi'il amar uktub. Uktub. Nampak? Semuanya baris mati. Kalau kita nak cakap dekat Fatimah pula uktub, kita kena kata uktubi.
Seterusnya nombor 6, perkataan fataha, telah buka. Okey, kalau nak fi'il amar, fi'il madi fataha, fi'il mudhari yaftahu. Kalau kita nak kata bukalah fi'il amar, jadi iftah. Okey, maksudnya bukalah, iftah. Okey, bukalah wahai Muhammad pintu. Contoh. Okey, kalau kita nak suruh Zainab pula buka pintu, kita kena cakap iftahi, iftahi, iftahi ya Zainab. Okey, bukalah wahai Zainab pintu. Okey, seterusnya perkataan ghalaqa. Ustazah ambil semua perkataan yang sama supaya kita dapat ingat. Okey, ghalaqa fi'il madi, yaghliqu fi'il mudhari'. Kalau fi'il amar, ighliq, ighliq. Tengok, ighliq, baris mati. Ighliq, okey, tutuplah wahai Muhammad. Kalau kita nak kata dekat Fatimah pula, ighliqi, ighliqi. Okey, semuanya baris ighliqi. Nampak? Semua diakhiri dengan huruf ya. Okey, seterusnya perkataan ghasala. Okey, basuhlah. Ghasala yaghsilu, ighsil, ighsil. Maksudnya basuhlah wahai Muhammad. Kalau kita nak suruh Zainab pula basuh, kita kena bagi tulis, kita kena bagi tahu kat dia ighsili. Okey, ighsili. Okey, seterusnya nombor 9, masaka. Ingat, masaka maksud dia pegang. Masaka fi'il madi, fi'il mudhari' yamsiku, fi'il amar imsik. Ini semua untuk lelaki, imsik. Okey, kalau kita nak suruh Zainab pegang, contoh imsiki, imsiki, imsiki. Okey, terakhir, perkataan terakhir main. Apa maksud main? Okey, il'ab. Okey, il'ab. Okey, il'ab maksudnya il'ab, mainlah. Kalau kita nak kata dekat Fatimah, mainlah, mainlah Fatimah. Il-a-bi. Okey, il-a-bi. Itu untuk Fatimah. Okey, sekarang saya nak tulis makna dia. Okey, ini kita mesti ada perkataan lah. Okey, contoh. Okey, ni kita kata pergilah. Pergilah. Izhabi. Kul, makanlah. Makanlah. Okey, udkhul, masuklah. Okey, iqra, bacalah. Semualah. Uktub, tulislah. Okey, iftah, bukalah. Ighliq, tutuplah. Kalau semalam sedang tutup, sedang buka, sedang tulis, sedang baca. Tapi bila fi'il amar, kita tak cakap dah telah, tak cakap sedang, kita tambahlah dekat belakang dia. Okey, ighsil, basuhlah. Kita nak suruh basuh, basuhlah wahai Muhammad pinggan itu. Contoh. Imsik, peganglah. Peganglah Al-Quran. Okey, peganglah. Dah terlampau. Ya. Okey, peganglah. Imsik maksud dia pegang, peganglah. Sekejap. Peganglah. Okey. Terakhir, mainlah. Okey. Okey, saya terangkan ya. Okey, tengok ya. Ni fi'il amar. Okey, fi'il amar ni lebih kepada kita suruh ataupun kita perintah. Sebab tu kat sini ada seorang lelaki, seorang perempuan, dia tak ada untuk saya. Takkan saya nak, kita tak ada guna untuk
saya sendiri untuk makanlah saya. Saya tak ada macam tu. Kita mesti suruh dekat orang. Okey, lain dengan fi'il madi, fi'il mudhari', dia ada, dia boleh. Tapi kalau fi'il amar ni mesti kita nak cakap kat orang tu, kita kena suruh orang tu. Okey, contoh. Okey, seorang lelaki, seorang perempuan. Kalau kita nak kata dia seorang lelaki, izhab. Okey. Izhab. Untuk lelaki, kalau perempuan izhabi. Okey. Kul. Okey, kalau nak kata makanlah, kul. Untuk seorang lelaki, kalau perempuan kuli. Okey, masuklah, udkhul. Okey, untuk lelaki, kalau perempuan udkhuli. Okey. Kalau baca untuk lelaki, bacalah. Contoh iqra. Okey, iqra, bacalah. Kalau kita nak cakap kat perempuan, nak suruh perempuan tu baca, iqra'i. Okey. Seterusnya, kalau kita kata tulislah, okey, untuk lelaki uktub. Okey, kalau untuk perempuan uktubi. Okey. Seterusnya, bukalah. Okey, bukalah untuk lelaki iftah. Iftah. Kalau untuk perempuan iftahi. Okey. Seterusnya perkataan tutuplah. Okey, tutuplah ighliq. Ighliq. Kalau untuk perempuan ighliqi. Ighliqi. Okey, seterusnya basuhlah. Ighsil. Ighsil. Okey, ighsil. Kalau untuk perempuan ighsili. Okey. Seterusnya imsak. Imsak. Imsik. Masaka yamsiku imsik. Okey. Imsik, peganglah. Kalau untuk perempuan imsiki. Okey, kalau main il'ab. Il'ab, mainlah, il'abi. Okey. Ini dia 10 contoh untuk fi'il amar. Jadi kalau kita hafal betul-betul apa yang Ustazah dah ajar, contoh daripada perkataan zahaba, kita tahu fi'il madi zahaba, fi'il mudhari' yazhabu untuk lelaki, fi'il amar izhab. Kita dapat. Kalau fi'il untuk perkataan akala, makan, fi'il madi akala, fi'il mudhari' ya'kulu, fi'il amar kul. Okey? Contoh, dakhala. Kita bagi tahu, Ustazah bagi tahu yang lelaki dulu. Dakhala yadkhulu udkhul. Kalau anak kita kalau sekolah agama, kata satu, memang inilah dia kena hafal. Sebab takkan dapat kita hafal semua ni kalau kita tak bermula daripada bawah. Jadi tingkatan 1, tingkatan 2, ni memang dia punya memang inilah pelajaran yang awal yang dia kena belajar. Okey, kalau yang kita nak belajar bahasa Arab pun kita boleh, sama sahaja. Okey, contoh iqra'a yaqra'u iqra'. Kataba yaktubu uktub. Okey, fataha yaftahu iftah, fi'il amar. Okey, fi'il seterusnya ghalaqa yaghliku ighliq. Ghasala yaghsilu ighsil. Masaka yamsiku imsik. La'iba yal'abu il'ab. Okey, ini semuanya fi'il amar. Okey, kalau kita dapat hafal apa yang Ustazah dah ajar daripada hari Ustazah ajar hari mula ajar fi'il madi hari Selasa, Rabu fi'il mudhari' dan hari ni hari Khamis fi'lul amar. Okey, nanti kalau sekarang kita dah habis ismun, iaitu kata nama dah habis. Okey, fi'il madi dah, fi'il mudhari' dah, fi'il amar dah. Okey, esok Ustazah akan ajar harf. Harf tu maksudnya huruf. Okey, huruf tu maksudnya penghubung ataupun penyambung kata. Contoh kita nanti akan boleh buat telah pergi. Okey, kita ambil siapa yang telah pergi? Muhammad. Telah pergi Muhammad ke. Okey, ke tu adalah harf. Ke mana? Ke madrasah. Okey, Ustazah akan gunakan juga contoh yang 40 contoh kata isim yang kita buat sebelum ni. Jadi, apa yang kita belajar daripada hari Jumaat minggu lepas dan pada minggu ni, Ustazah akan gunakan perkataan yang sama. Okey, kenapa kita guna perkataan yang sama? Supaya kita dapat ingat dengan cepat perkataan tu. Bila kita dah ingat perkataan yang sama ni, nanti insya-Allah lepas nanti kita akan boleh
buat perkataan lain yang sama macam ni juga. Okey, jadi Ustazah tak ubah. Semua Ustazah ambil contoh pergilah, kata asal dia pergi, makan, masuk, baca, tulis, buka, tutup, basuh, pegang, main. Ni semuanya apa? Semuanya kata kerja. Okey? Kalau fi'il madi telah, semua telah berlaku. Kalau fi'il mudhari' sedang berlaku. Kalau fi'il amar kita nak dia akan berlaku. Maksudnya kita suruh dan dia akan buat. Itu adalah fi'il amar. Fi'il amar ni lebih kepada perintah ataupun suruh, perbuatan perintah ataupun suruh. Dia kena ada perkataan lah dekat belakang dia kalau bahasa Melayu. Okey? Semua ni kena hafal. Okey, tak ada ustazah pun dulu ni ustazah tak hafal, ustazah tak tahu. Tapi sekarang macam mana dah boleh tahu semua, dah boleh ingat ni baris ni kul, ni kuli, ni ikra, ni ikra'i, ni uktubi. Sebab apa? Sebab kita hafal. Memang daripada kata satu tu cikgu dah suruh hafal kataba yaktubu uktub. Contoh, qara'a yaqra'u ikra. Okey, macam tu. Jalasa yajlisu ijlis. Memang kena hafal tiga PM tu. Okey, bila dah hafal baru kita dapat buat ayat nanti dan kita boleh cakap. Okey, insya-Allah. Okey, sampai sini dulu kita punya kelas untuk hari ni. Okey, insya-Allah esok Ustazah akan sambung kita belajar tajuk harf. Harf ni maksudnya penghubung. Penghubung ayat. Maksudnya contoh ke, dengan, di atas, di bawah. Itu penghubung ayat. Jadi sebenarnya bahasa Arab ni senang saja, tapi kepada yang betul-betul sukakan bahasa Arab, dia akan berusaha nak belajar bahasa Arab dan dia akan cuba hafal. Kalau kita tak hafal perkataan-perkataan bahasa Arab, mulut kita takkan terkeluar perkataan bahasa Arab. Sebab bahasa Arab tu dia kita dah ingat, jadi kita boleh cakap. Tapi kalau kita langsung tak ada perkataan, kita langsung tak hafal, memang kita tak boleh nak cakap. Jangan kita rasa macam tak boleh pun cakap. Sebab apa? Sebab kita langsung tak pernah hafal. Okey, saya rasa sampai sini dahulu kita punya kelas. Okey, untuk tajuk fi'lul amar. Okey, insya-Allah esok kita sambung lagi. Esok hari Jumaat Ustazah akan ajar kelas bahasa Arab selepas kelas tajwid. Ya, bukan 11.30, maksudnya lepas habis kelas tajwid Ustazah akan terus ajar kelas bahasa Arab. Okey, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.